Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Amin Idris. Apa khabar? Dan doa saya semoga tuan-tuan, perempuan, adik-adik, rakan-rakan dan teman-teman sentiasa berada dalam keadaan sejahtera, bahagia dan sentiasa positif dengan keupayaan dan kehebatan anda. Saya pertama sekali rasa bersyukur dan terima kasih kerana berpeluang untuk berada di sini. Kira-kira seminggu yang lalu, adik-adik kita di Malaysia, sama ada pelajar-pelajar PMR, SPM maupun STPM, telah masing-masing mengambil keputusan peperiksaan. Saya percaya ramai yang berjaya dan ada juga yang gagal. Untuk yang berjaya, pada adik-adik sekalian saya ucapkan tahniah. Tahniah kerana kejayaan anda, dan yang paling penting ialah momentum kejayaan itu sentiasa kekal dan dipertingkatkan daripada semasa ke semasa. Tujuan abang pada hari ini ialah untuk memberi sedikit kata-kata hikmat, kata-kata keramat untuk adik-adik yang gagal dalam peperiksaan, tak kiralah SPM, STPM maupun PMR yang lalu. Mereka yang gagal itu, bahawa mereka bukannya gagal, tetapi hakikatnya mereka belum berjaya. Mengapa abang berani bertegas sedemikian? Tak kiralah sejarah ataupun pengalaman hidup mereka-mereka yang berjaya telah membuktikan bahawa sebelum mereka berjaya, mereka pernah melalui detik-detik kegagalan. Sebagai contoh, pada kira-kira beberapa dekad yang lalu, pada era 1930-an, ada seorang lelaki tua yang bila dia bersara daripada menjadi tentera, dia dapati bahawa dia hidup tak cukup untuk makan duit pencen. Dan bila dia rasa begitu, dia menganggap dia perlu mencari duit lebih. Maka orang tua ini, dia telah melaksanakan satu perniagaan untuk menjual ayam. Pun pergi kepada kedai demi kedai untuk minta kedai tersebut tolong jual masakan dia. Dan biasalah, orang zaman dulu dia anggap masak ayam ni biasa je. Dia kata, alah setakat ayam ni saya boleh buat. Ini terjemah ya, itu kat Amerika. Ini terjemah dalam bahasa Melayu. So, orang tua ni dia tak puas hati, dia tetap mencuba sampailah ke kedai 1009. Barulah resepi dia diterima dan dijual daripada satu tempat ke satu tempat ke satu tempat, sampailah hari ini dia telah berjaya menghasilkan satu restoran, rangkaian restoran yang paling besar dalam dunia. Itulah Kentucky Fried Chicken. Lelaki tua itu tadi adik-adik bernama Colonel Sanders. Orang tua yang pakai baju putih, janggut putih, misai putih, rambut putih, semua putih tu, adik-adik semua bayangkan, kalau sewaktu kali ke-500 dia berputus asa sebab dia gagal untuk mengkempenkan makanan dia berhenti. Adakah dia akan mencapai kejayaan seperti mana hari ini? Sudah pasti tidak. Okey, baiklah, bukan 500, tapi kali ke-900. Dia lepas dia cuba kali ke-900, dia kata, tak naklah, aku dah fed up. Aku dah cuba sedaya upaya aku. Lantak kamu tak nak sangat, aku tak nak lagi dah. Adakah dia akan berjaya seperti mana hari ini? Memang dia sudah tidak ada, tapi adakah kejayaan itu kekal sampai ke hari ini? Sudah pasti tidak adik-adik. Inilah kuasa mereka yang pernah gagal dan mereka belajar daripada kesilapan mereka dan mereka mencuba sampai akhirnya berjaya. Adik-adik semua, abang dulu pernah belajar di UIA dan abang ada seorang pensyarah. Beliau seorang doktor, seorang profesor. Beliau pernah gagal SPM. Dia ulang SPM, gagal SPM. Dia juga pernah gagal STPM. Lagi teruk, dahlah gagal SPM, gagal lagi STPM. Tetapi individu ini, abang tak perlu sebut nama, dia tetap mencuba sampai dia pernah bekerja di mahkamah sebagai penterjemah, sebagai penaik dan sebagainya. Dia tetap belajar, dia cari peluang, cuba pada cara yang lain. Hari ini dia bukan setakat bukan setakat ada ijazah undang-undang, malah beliau adalah seorang doktor dan pernah menjadi timbalan dekan di Fakulti Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Orang berjaya itu pernah gagal SPM, pernah gagal STPM, tetapi sekarang dia berjaya. Mengapa? Inilah kuasa daripada mereka yang pernah gagal. Ada seorang lelaki yang merupakan lelaki Melayu terkaya di Malaysia. Nama dia Tan Sri Syed Mukhtar Bukhari, Al-Bukhari. Dalam satu kenyataan dia pernah sebut adik-adik, dia kata, ramai orang yang kagum dan melihat akan kejayaan saya, tetapi ramai orang tak memandang dan pernah sedar akan bisnes saya yang gagal. Maknanya tak ada dalam dunia ni adik-adik orang yang berjaya tak pernah gagal dalam hidup dia.
Kalau ada kawan-kawan adik-adik yang belum gagal, maknanya one day he will fail. Tetapi dia akan tetap berjaya kalaulah dia belajar daripada kegagalan dia. Maknanya adik-adik, inilah kuasa daripada mereka yang tak putus asa. Tak putus asa artinya dia anggap bila dia gagal bukannya the end of the day, bukannya dunia sudah berakhir. Sedikit abang nak bagi satu tips beberapa. Dia tetap mencuba sampailah dia berjaya. Bagaimana untuk adik-adik bangkit daripada kegagalan? 3 tips. Yang pertama sekali adik-adik sekalian, adik-adik mesti fokus kepada kekuatan dan sentiasa mempertingkatkan kekuatan adik-adik semua. Kenal tak David Beckham? Nama sebenarnya ialah David Robert Joseph Beckham. David Robert Joseph Beckham, dia seorang pemain hebat dunia. Dia pernah menjadi Captain England. Dia pernah memenangi Piala FA England, pernah memenangi Liga Perdana England, dan dia pernah memenangi Piala Liga Juara-Juara. Dan sekarang bermain di Real Madrid, akan berpindah ke United States. Dia ni bukan seorang player yang hebat untuk menjaringkan gol melalui heading. Dia juga bukan seorang kaki dribble. Dan dia sedar kekuatan dia ialah kaki kanan. Dan sekarang ni dia memiliki kaki kanan paling berbahaya dalam dunia. Sebab apa? Dia fokus pada kekuatan dia. Apa? Kaki kanan. Jadi adik-adik, kalau adik-adik hebat bahagian matematik, so go on. Mungkin adik akan gagal dalam bidang bahasa Melayu ke apa, tapi go on, pertingkatkan, bagi hebat bahasa dalam matematik. Secara automatik, secara tak langsung, adik-adik akan mengatasi kelemahan-kelemahan tadi. So focus on your strength. Jangan hanyut dengan kelemahan adik-adik. Bila tak boleh cakap, oh saya tak boleh cakap depan ramai, maka adik-adik tak berusaha. Oh saya lemah matematik, bye-bye, tak nak lagi lah belajar. No, jangan buat macam tu. Yang kedua, adik-adik mesti belajar daripada kesilapan dan cuba pada cara yang lain. Albert Einstein menyebut, orang yang hebat ialah mereka yang belajar daripada kegagalan dan cuba sekali lagi pada cara yang lain. Artinya, kalau adik-adik gagal kali pertama, jangan berhenti, cuba lagi. Tapi jangan cara yang sama. Sebab cara sama, mungkin itu waktu adik gagal, tak berjaya. So, cuba cara yang lain, buat postmortem, buat muhasabah, buat penilaian, kenapa adik gagal, cuba pada cara yang lain. And then you will keep on trying, insya-Allah adik-adik akan berjaya. Dan yang terakhir sekali, jangan putus asa. Adik-adik percaya tak? Sebenarnya adik-adik ada satu kuasa yang hebat, yang boleh menjadikan adik-adik hebat, tapi adik-adik dah lupa kuasa tersebut. Kita manusia sebenarnya ada kuasa yang kita lupa kuasa tersebut, bukan kita tak jadi orang hebat, orang berjaya. Iaitu kuasa tidak putus asa. Kalau adik-adik berumur 17 tahun, ingat balik 16 tahun yang lalu. Waktu adik-adik mula belajar untuk berjalan. Masa adik-adik belajar untuk berjalan, adik-adik telah cuba demi mencuba, belajar demi belajar, tak putus asa demi tak putus asa, akhirnya adik-adik boleh berjalan. Bayangkan kalau adik-adik masa kecil dulu, bila nak belajar berjalan, nak bangun sikit jatuh, nak bangun sikit jatuh, nak merangkak baru dapat, nak bangun lagi nak berjalan, jatuh lagi. Dan adik akan kata, tak nak lah, fed up. Belajar berjalan tak berjaya. Adakah adik-adik akan berjalan hari ini? Sudah pasti tidak. Oleh demikian, kuasa itu pernah wujud. Adik-adik tak putus asa sampai adik-adik boleh berjalan, boleh berlari lagi sekarang. Kerana apa? Kuasa yang pernah dimiliki dulu. Dan kuasa itu masih ada, cuma adik-adik melupakan kuasa tersebut. Oleh itu, bila adik-adik fokus pada kekuatan, belajar daripada kesilapan dan sentiasa tidak putus asa, you will be a greatest person in your life. Percayalah. Dan oleh demikian, pada adik-adik yang abang kasih sekalian, ingat balik kuasa kita, bahawa kita pernah ada kuasa tidak berputus asa. Kembalikan kuasa itu. Dan bagi adik-adik yang gagal, jangan anggap adik gagal selamanya, kerana itu adalah langkah awal untuk berjaya. Selamat maju jaya. Abang percaya adik lebih hebat daripada yang adik sangka. Ketahui kelebihan anda, belajar daripada kesilapan, jangan putus asa.